Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah fokus bangunkan infrastruktur luar bandar Sabah. Itu antara fokus berita dari negeri di bawah Bayu petang ini. Laporannya langsung bersama Inisia Dolus. Silakan, N. Ya, Otto. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW memberi fokus untuk membangunkan infrastruktur jalan, air dan elektrik di kawasan luar bandar serta pedalaman Sabah bagi memastikan kehidupan lebih selesa kepada penduduk di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, untuk tujuan itu KKDW menyalurkan lebih RM1 bilion setiap tahun bagi membantu kerajaan negeri dan rakyat Sabah menikmati pembangunan dan kesejahteraan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata Sabah memerlukan lebih banyak pembangunan infrastruktur dan perancangan ini mampu direalisasikan hasil hubungan baik kerajaan madani dan negeri. Kita menyedari bahawa soal infrastruktur, soal kemudahan awam, soal kemudahan kepada masyarakat dan rakyat khususnya di kalangan B40 akan terus menjadi keutamaan kepada kerajaan madani terutamanya melalui KKDW untuk rakyat di negeri Sabah ini. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri KKDW berucap merasmikan penutupan program sentuhan kasih desa Tawau di Kompleks Sukan Tawau. Beliau berkata tahun ini di bawah Rolling Plan ke-5 RP5 Rancang Malaysia ke-12 RM ke-12 daripada RM7.49 bilion peruntukan pembangunan KKDW sebanyak RM1.11 bilion atau 14.8% telah diperuntukkan bagi negeri Sabah melibatkan 317 projek. Antara projek utama yang akan dilaksanakan pembinaan jalan luar bandar JALB, jambatan luar bandar JMLB, bekalan air luar bandar BALB dan bekalan elektrik luar bandar BELB di seluruh Sabah. Dalam majlis ini, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyerahkan program pembangunan usahawan RISDA berjumlah RM3174,000 kepada 453 penerima. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP mencadangkan agar program Tunas Usahawan Belia Bumiputra TUB diteruskan dalam rancangan Malaysia ke-13 RM ke-13. Program berbentuk latihan asas keusahawanan itu merupakan antara komitmen SME Corp Malaysia dalam menggalakkan agenda keusahawanan dalam kalangan Belia Bumiputra. Ia menjadi platform penting untuk membantu usahawan muda mengembangkan perniagaan mikro ke tahap yang lebih tinggi sekaligus meningkatkan kualiti hidup mereka. Saya percaya gerakan keusahawanan seperti ini dapat mengeluarkan Sabah daripada kepumpung kemiskinan tegar yang banyak kali disebut dalam pelbagai platform. Dan dalam masa yang sama, saya berharap usahawan-usahawan Sabah yang lain juga akan mengambil peluang daripada perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan. Beliau ditemui media dalam majlis peluncuran TUB ke-11 tahun 2025 di Penampang. Seramai 8,543 usahawan belia berjaya dilahirkan sejak program diperkenal pada 2014 dan telah mewujudkan 15,872 peluang pekerjaan. Tahun ini program tersebut melatih seramai 503 peserta di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, 110 adalah usahawan belia Sabah. Jabatan Bantuan Guaman melaksana 3 pendekatan baharu bagi memperkasa peranan dan fungsinya secara menyeluruh khususnya kepada masyarakat luar bandar di Sabah. Ini termasuklah mewujudkan pejabat Jabatan Bantuan Guaman Cawangan Tawau, Pusat Mediasi Madani dan penggunaan kecerdasan buatan AI My Digital Justice. Perlulah adanya satu cawangan supaya dapat mewujudkan kesinambungan. Satu. Nombor duanya, saya bercakap tentang penggunaan alternatif dispute resolution kepada dispute-dispute yang berlaku terutama sekali pada kes-kes dalam kawasan-kawasan luar bandar.
Datuk Seri Azalina ditemui pemberita selepas Majlis Pelancaran Program Justice on Wheels JOW Jabatan Bantuan Guaman di Dewan Masyarakat Tawau. Sementara itu, Ahli Parlimen Tawau Datuk Loh Sufui berkata usaha mewujudkan pejabat Jabatan Bantuan Guaman Cawangan Tawau penting bagi memudahkan lebih sejuta penduduk kawasan Pantai Timur Sabah untuk berurusan tanpa perlu ke Kota Kinabalu. Saya ingat tahun lalu saya bangkitkan bahawa keperluan dan situasi yang sangat mendesaklah khususnya di bahagian Tawau untuk memerlukan satu jabatan atau cawangan ini Bantuan Guaman. Dalam majlis ini, Datuk Seri Azalina turut merasmikan van JOW di perkarangan Dewan Masyarakat Tawau. Program Outreach Persatuan Ikatan Sepadu Anak Jati Sabah IKSAS Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyantuni penghuni Wari Jip Putatan dengan menyumbangkan barang keperluan bagi kegunaan 16 orang pelajar yang tinggal di asrama itu. Sumbangan disampaikan Ahli Parlimen Putatan Datuk Syahelmi Yahya yang juga Menteri Kerja Raya kepada pengerusi Wari Jip Remy Martin Gunsalam. Datuk Syahelmi berkata program ini satu inisiatif yang baik, khususnya daripada golongan muda, terdiri daripada mahasiswa untuk menyantuni mereka yang memerlukan. Memberi motivasi dan membuka minda kepada penghuni Wari Jip dan kepada para peserta daripada program IKSAS ini pula, mereka dapat membina budaya masyarakat sukarela yang prihatin terhadap masyarakat. Sementara itu, pengarah program Kenny Abril Andrew Kantut berkata, aktiviti ini merupakan salah satu daripada 10 program yang dijalankan secara serentak di seluruh negeri. Program ini bergerak secara serentak, ada 10 zon yang akan bergerak. Kami sekarang di sini zon 7, iaitu merangkumi daerah KK, Penampang, Putatan dan juga Papua. Jawatan Kuasa Jaringan Usahawan Muda JOM membakut akan turun padang bagi mengumpul data serta mengenal pasti keperluan bantuan untuk disalurkan kepada usahawan di daerah tersebut. Inisiatif itu diselaraskan dengan kerjasama Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Membakut dan Pejabat Daerah Membakut. Usahawan sedia ada seperti peniaga di pasar tamu juga akan disenaraikan. Kita akan membantu dan mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak mengurangkan beban mereka. Dan yang sangat penting, mereka dapat mencari nafkah dan menampung kehidupan seharian. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan sumbangan payung jualan kepada 18 peniaga yang aktif berniaga pasar tamu di Pekan Membakut. Saya mewakili mereka semua untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha untuk meminta payung itu yang disumbangkan kepada peniaga-peniaga itu. Terima kasih Datuk karena bagi kami sumbangan payung. Kami bersyukur. Beliau selalu prihatin apa yang masalah-masalah peniaga-peniaga ini sebab saya juga jadi ketua-ketua di tamu ni, di tamu Rabu, tamu Minggu sama ini pasar tani ni. Sumbangan payung jualan ini antara inisiatif di bawah Pusat Khidmat Dun Membakut bagi membantu golongan kurang berkemampuan selain memberi keselesaan kepada mereka yang menjalankan aktiviti perniagaan di pasar tamu Pekan Membakut pada setiap Rabu dan Ahad. Lebih 26,000 penduduk di 46 buah kampung dalam jagaan Klinik Kesihatan Bingkor mendapat manfaat menerusi jelajah kesihatan dan pemulihan dalam komuniti. Program anjuran bersama Klinik Kesihatan Bingkor bersama Jabatan Perubatan Rehabilitasi Hospital Keningau dan panel penasihat Klinik Kesihatan Bingkor itu berlangsung di Dewan Temuan Aki Tingadon Pekan Bingkor. Majlis Perasmian Jelajah disempurnakan Adun Bingkor Datuk Robert Tawik yang juga pembantu Menteri Kerja Raya. Datuk Robert menyuarakan sokongan terhadap penganjuran program ini yang memberi banyak manfaat kepada penduduk luar bandar terutama dari aspek kesihatan. Memberikan sokongan penuh dan memberi kerjasama kepada Klinik Kesihatan Bingkor yang diketuai oleh Dr. Ganesh untuk mengadakan program ini selama 2 tahun.
Jadi klinik kesihatan Bingkur akan turun padang di semua kampung yang ada di kawasan Dun Bingkur. Penduduk kampung terlibat diharap dapat memanfaatkan program jelajah ini bagi memastikan kesihatan berada pada tahap terbaik. Di komuniti kita ni ada di kalangan mereka yang masih belum pasti mereka ada masalah kesihatan, tidak sedar. So di sinilah kami membuat proses kesedaran kepada mereka. Kali ini tim rehab sendiri yang turun ke kampung, setiap kampung bersama dengan Klinik Kesihatan Bingkur untuk menjalankan proses saringan dan juga rawatan untuk semua jenis pemulihan yang diperlukan. Kita punya next program nanti bila kita buat anjuran begini, kita mau kehadiran yang penuh dan sambutan yang lagi meriah dari sekarang inilah. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Otto. Baik, terima kasih Anne langsung dari Sabah. Baik, kita kembali selepas ini.